Boleh. Kita nak share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Alhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah. Selamat pagi kepada muslimat yang dirahmati oleh Allah semua. Alhamdulillah, pada hari ini sambungan pengajian kita dalam tafsir Suratul Nas, yang mana pada minggu lepas kita dah buat pengenalan surah An-Nas. Jadi Suratul Nas ni muka 42 dah. Muka 42. Hak nombor 1 tadi. Dia kata Suratul Nas adalah surah Madaniyah, mempunyai 3 ayat. Nah, jadi surah di dalam Al-Quran ni ada 2. Pertama dia panggil Madaniyah, yang kedua dia panggil Makkiyah. Madinah Mekah lah mudah-mudah. Makkiyah surah yang dibangsa kepada Mekah. Madaniyah ni surah yang dibangsa kepada Madinah. Jadi ulama kata, nak tahu kata surah Makkiyah ke Madaniyah tak payah. Kalulah ayat Quran turun belum pada Nabi hijrah, dia panggil Makkiyah. Belum pada Nabi hijrah. Tapi kalau ayat Quran turun lepas pada Nabi hijrah dah tu, dia panggil Madaniyah. 2 tu ya. 2 perbezaan. Jadi Suratul Nas ni mempunyai 3 ayat. Ada 3 ayat ya. Foi tengah apa belakang dah ni. Dinamo dengan Suratul Nas, Allah Ta'ala letak surah ni dalam Quran ni, dia ada nama belakang. Ada surah Al-Fatihah, ada surah Al-Baqarah, ada surah An-Nisa, ada surah Ali Imran. Dan siapa akhir Quran, dan akhir surah daripada Al-Quranul Karim. Jadi surah ni Allah Ta'ala namakan surah An-Nas kerana gapo kerana ia memulai dengan firman Allah. Kerana kalimah An-Nasr ni ada di dalam ayat mula-mula lagi. Gapo? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah. Tu nasru ni maknanya pertolongan Allah. Pasal tu Allah Ta'ala letak surah ni dia panggil Suratul Nasr. Dia apabila tak ada surah ni payah nak panggil. Tapi kalau ada surah ni senang. Ni Suratul Nas, ni Suratul Nas, ni Suratul Ikhlas. Maksudnya apabila datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullah ni maknanya pertolongan Allah. Dan pembukaan Allah iaitu pembukaan besar. Allah Ta'ala bui kepada Nabi boleh buka Mekah ni bukan biasalah. Kerana Mekah ni tak ada dah lah tempat yang paling jadi musuh dengan Nabi. Amak Nabi, halau Nabi, seksa sahabat ni tak suka-suka. Satu hari ni
Nabi pergi duduk Madinah lama mana nak boleh kelik mari ni. Tapi satu hari boleh kelik juga. Hak Nabi kelik buka Mekah tu dia panggil Nasrullah. Pertolongan Allah. Allah Ta'ala tolong lah. Kerana kalau Allah Ta'ala tak tolong ni tak ada jalan lah, kata orang mudah. Kerana situ tu orang tak kena belakang. Pada awalnya situ tu di Mekah tu pakat musuh dengan Nabi, pakat tak kena pada orang meluk Islam. Tapi akhirnya boleh kelik, alhamdulillah. Pembukaan Fatih yang dikatakan Fathul Futuh, ataupun bahasa Arab dia panggil Fathul Futuh, pembukaan. Mana tulah lah. Jadi surah ini juga dinamanya dengan surah At-Tawdi'. Dua nama lah dalam ni. Kita ngaji dah baru ni kata Suratul Nasr ni ada dua nama. Ada Suratul Tawdi', ada Suratul Nasr. For itu ni ada kat dua nama ada orang pasal dua nama khususnya orang ala atas ni dia ada dua nama. Dalam pasport, dalam bab cacu nama ni, punya orang panggil nama ni. Dua nama. Pak Ita ni ada juga dua nama. Ada juga dua nama. Artinya berpisah. Pakuk mana? Suratul Nasr ni nasabah lah, kerana Allah Ta'ala turun tentang pembukaan Mekah. At-Tawdi' ni kok mana pula nama ni pula ni? Nama berpisah ni sebab apa? Kerana terkandung di dalam surah ini tanda dan isyarat kepada hampirnya ajal sallallahu alaihi wasallam, najah Nabi kita. Dalam surah ni Allah Ta'ala isyarat. Allah Ta'ala tak ada sebut betul-betul, tapi Allah Ta'ala isyarat kata Nabi ni nak mati dah. Nabi nak mati. Kenapa? Dan baginda wafat ni matilah. Wafat pun dia panggil mati, tapi kalau dengan Nabi dia panggil wafat. Bahasa Arab. Setelah turun surah ini 70 hari ataupun 80 hari. Mana? Ketika Allah Ta'ala waktu ayat idza jaa nasrullahi wal fath hingga sampai akhir ayat ni, akhir surah. Lepas pada tu Nabi duduk masa 70 hari ataupun 80 hari, lepas tu Nabi pun mati. Tak banyak lah. Kalau 80 hari ni berapa bulan? 2 bulan lebih dah. Betul tak? Surah ini diturun pasal tu Allah Ta'ala letak nama Suratul Tawdi' ni kerana Nabi nak pisah dah. Nabi nak tinggal dah. Surah ini diturun di Mina. Surah ni turun di Mina. Kalau siapa pergi buat haji, tempat kemah banyak tu. Nampak kemah penuh pada pasir tu, situ dia panggil Mina. Tempat orang melontar, tempat pekong batu, kawasan tu dipanggil Mina. Turun ayat ni di Mina. Pada Hajjatul Wada', pada haji kali yang terakhir bagi Nabi. Mana haji lepas pada ni Nabi matilah. Kemudian turun pula ayat lepas pada turun suratul Nasr ni, turun pula al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ayat ni turun ayat-ayat nak pisah belakang ni. Ayat-ayat tanda kata Nabi nak mati. Arti dia apa? Dia tak ayat arti lagi. Turun ayat ni dalam surah Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ni Allah Ta'ala sempurna dah agama kepada Nabi. Apabila sempurna, maknanya Nabi nak mati dah lah. Kalau tak sempurna tadi, supaya kita tahu mudah-mudah gini lah.
Dia mau kata Allah necang sudah dari rumah dah. Dia sudah necang awak apa lagi? Lek ya. Nah, sudah dah ustaz ngajar, pas sudah dah lek lagu tu lah. Sudah dah Nabi siapa agama, sempurna dah agama. Apabila sempurna agama, tanda kata Nabi nak tinggal kita. Ni al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi agama kita ni sempurna, cukup. Nah, tak ada kurang. Nak gapo ada berlaku dalam tu. Apa kita tanya kata wak roti cana ada tak dalam Quran ustaz? Tak ada roti cana. Roti cana tu kena mengaji dengan necah lah. Tapi bab agama tu duk dalam tu berlaku. Nak buat ibadat, ada cara ibadat dengan lain ni. Nak dekat dengan Tuhan, ada cara nak dekat dengan Tuhan. Nak masuk syurga, ada cara nak masuk syurga. Nah, nak uya Allah Ta'ala kena, ada cara dalam Quran. Ada berlaku. Cukup. Tak ada kena minta dengan agama lain dah kita. Kita kata, hak kita ni tak cukup lagi bab ibadat ni. Kita buat hak ada dah dulu. Tak usah duduk gaduh hak buat hak lain lah. Hak dalam Quran hak ada dah semaya sunat wi cukup, semaya fardu wi cukup, buat hak tu molek dulu. Nah, kita takut juga buat hak lain. Kursi dah tak? Aku ambil kursi depan ni soalnya. Ada satu lagi. Ada kursi. Ada lagi. Ada satu lagi. Depan ni ada satu. Jadi Batu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan Allah Ta'ala sempurna nikmat. Sebesar-besar nikmat ni kita duduk dalam agama, kita ada agama. Orang ni apabila tidak ada agama, Allah lah. Apa kata baru ni lah, air kecing pun makan. Nah, apa saya cerita kata, kalau di India ni dia ada satu musim mahakam kau gapo dia ada lah. Fok dia tu kena tidur nerak belakang patut suruh lembu tijak dah tu. Nguruk dengan lembu dah. Ambil berkat kau gapo tak tahulah. Dia tak ada agama jadi gitu. Nah, jumpa batu pun sembah, jumpa pohon kayu pun sembah. Jadi belakang kelih lembu kaki ni pun sembah. Nah, kulak besar sikit pun sembah, kerana ada agama. Satu nikmat juga. Kita ada agama ni satu nikmat, tempat nak gantung. Kita kena gantung belakang ni. Dalam hidup kita kena gantung. Khususnya apabila kita susah. Nak gantung dengan siapa? Tuhan. Manusia ni apabila kita kata orang tak boleh tolong kita, cari Tuhan dah lah. Cari Tuhan. Mujurnya kita pegang Tuhan, lepas tu pegang hak Tuhan hak sungguh. Ada juga pegang hak Tuhan tapi tak sungguh. Pegang bukan main dia. Nah, daripada awal daripada hingga sampai mati duk pegang dengan Tuhan juga tapi tak betul. Bosan juga. Nah, hak kita ni pegang hak Tuhan hak betul. Hak sungguh kalimah la ilaha illallah tu Allah dah. Lepas tu Tuhan janji syurga pula. Lepas pada mati ni kita boleh masuk syurga pula dah. Nah, janguk-janguk belakang kita dalam syurga ni. Nah, jumpa dalam syurga tak kenal apa ustaz kita ni. Nah, Tuhan boleh janguk belakang. Nah, mudah lah tu. Mudah. Nah, masya-Allah. Kemudian turun ayat pula, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lepas pada al-yawma akmaltu lakum tu pula suratul taubah, ayat dalam surah taubah. Kemudian pula turun ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Surah Maidah lah, surah Baqarah. Kemudian baginda wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ni maksudnya, dan hendaklah kamu takut dan hendaklah kamu gerung yauman, satu hari, turja'una fihi ila Allah, fa kita kena klik jumpa Tuhan belaka.
Kita kena beringat satu hari kena jumpa dengan Tuhan belaka deh. Tuhan kata lagu tu. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kita ni botak kita yakin kata kita kena jumpa dengan Tuhan. Pasal tu buat kita juruh. Nah, polis askar tak ada pun tak ada gapo lah. Kita tak curi dulu lagi dah kita orang molek. Kita kena Tuhan. Nah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kerana atas dunia ni orang buat jahat hak tak ada igak pun belana. Orang buat jahat, orang hak buat baik tak ada top 10 pun belana. Nah, dia buat baik tapi tak jadi, dia tak ada puji ke apa dia. Nah, tu dunia lagu tu lah. Tapi akhirat tak apa. Akhirat ni demo tak nampak kita buat molek pun tak apa. Tuhan balas baik. Nah, pasal tu buat kita di segi buat molek ni kita ingat akhirat jadi. Nah, kita ingat akhirat dia boleh balasan walaupun orang tak puji kita pun tak apa. Tuhan nampak. Nah, tu ayat ni wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kemudian baginda hidup tidak berapa hari maka wafatlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu Nabi pun kita meninggal dunia. Lepas pada tu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Nah, mati Nabi. Ulama berikhtilaf. Ulama ni ada selisih, ada miko katjeng pendapat lah, tak serupa di segi pendapat. Nah, katjeng ulama ni di segi kira-kira. Kalau kita pergi kedai lah, kita pergi kedai tak kena turut demo, kita nak makan kan, kita nak makan sup makan, kita mau nak makan sontak makan, dah ada gapo, dah ada kena balas gapo. Nah, sahabat pun lagu tu. Ulama ni pun ada khilaf gapo? Bukan khilaf kain deh. Khilaf bahasa Arab. Khilaf ni selisih tentang masa turun surah ini, surah An-Nas ni. Ulama kata surah Nas ni turun bila? Yang pertama ada dua pendapat. Yang pertama dia kata mengikut setengah pendapat bahawa surah ini diturunkan selepas Mekah dibuka. Maknanya selepas Allah Ta'ala buka Mekah dah, turunlah idza jaa nasrullahi wal fath. Lepas pada Nabi buka Mekah dah lah. Lagu mana dia kata? Mekah dibuka di dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Bulan Ramadan ni bulan molek sungguh. Allah Ta'ala bui pertolongan di dalam bulan Ramadan ni banyak. Perang Badar dalam bulan Ramadan. Dah orang Islam perang dengan Tatar pun dalam bulan Ramadan. Benar orang Islam banyak peperangan di Mesir dengan Israel pun dalam bulan Ramadan. Kenapa? Kerana orang Islam dalam bulan Ramadan dia ring dia kuat. Ring dia kuat. Dia iman dia tinggi. Orang Islam ni dia tinggi dengan keimanan kepada Allah. Senjata tak banyak pun tak apa, tapi iman kita kuat. Tapi kalau ada kereta rebah kita takut nak bawa, jalan ada kereta rebah misalnya, tak jalan orang nakut kan. Para sahabat dah iman dia kuat. Nah, jadi dibuka Mekah ni buka dalam bulan Ramadan tahun yang ke-8, tahun yang ke-8 hijrah. Nah, lepas pada Nabi hijrah pergi duduk Madinah 8 tahun. Dan surah ini diturun pada tahun yang ke-10. Jadi buka Mekah tahun yang ke-8. Tapi ayat ni, surah ni turun tahun yang ke-10. Lepas pada tu 2 tahun lah. Nah, maknanya surah ni Allah Ta'ala turun lepas pada buka Mekah dah. Nah, lepas pada buka Mekah dah, iaitu tahun Hujjatul Wada. Kerana Nabi pergi buat haji tahun yang ke-10 hijrah. Haji Nabi buat berapa kali? Sekali. Sekali. Nah, sekali. Semua hidup dia Nabi buat sekali.
haji ni subhanallah, kemarin hari ni punya terima terban pula dah, kemarin pun terban dah. Alhamdulillah boleh pergi buat haji. Haji ni pakak nak pergi berlaku, hak pergi dah nak pergi pula. Nah, ni tempat yang bumi yang berkat, bumi yang baik, bumi molek ni subhanallah. Pas orang pergi bukan sikit dah. 2 juta penuh kota, 2 juta 3 juta lah penuh masjid ni. Ramai orang pakak pergi. Dan kerana tempat yang mulia, siapa-siapa pun nak pergi. Kita ni, kita pergi jalan setempat kita puas dah. Nah, kita pergi tempat mula-mula pukul gambar, selfie kau gapo ikut lah. Lepas pada tu rasa malah bawa cucu lah pula. Nah, kita puas. Tapi Mekah dah. Dan Mekah ni pakak nak pergi seumur. Jadi Nabi ni buat sekali haji dia. Nah, Hajatul Wada'. Ni pendapat pertama. Pendapat yang kedua pula, kita buka suara sikit. Itu suara tak kuat. Suara tak kuat. Padai pun. Jadi pendapat yang kedua pula, mengikut setengah daripada pendapat yang lain. Nah, pendapat hak lain pula dia kata surah ini diturun sebelum pembukaan Mekah. Ada kata dak. Surah ni turun belum pada buka Mekah lagi. Nah, apa kita kata apa hak manusia ya? Nah, hak manusia, hak tu kata lepas buka ni kata belum buka. Tak ada gapo. Yang pentingnya surah ni turun sungguh. Supaya puak kita lah. Hak pesen bubuh senarai dapur lepas pada akhir balik dah ni. Nah, dalam senarai dapur tahun ni mak kita kata dak belum pada tu. Pas kita beranak sungguh dak beranak. Khilaf belanya khilaf lah tahun mana tu. Tak jadi masalah gapo. Nah, jadi khilaf ulama ni dia kata turun belum pada pembukaan Mekah. Ia adalah suatu janji Allah kepada Rasulnya. Karena Allah Ta'ala janji. Jadi kata ulama ni, dia kata surah ni Allah Ta'ala janji bila-bila dah kepada Nabi, kata Allah Ta'ala bui buka Mekah. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Buka dah kedak, tak lagi. Tapi ayat ni Nabi, Allah Ta'ala janji dengan Nabi, kata siapa masuk boleh buka Mekah. Itu satu pendapat. Untuk menolongnya dalam pembukaan Mekah. Allah Ta'ala nak tolong Nabi boleh buka Mekah. Kerana Nabi ni dia minat kepada Mekah. Tempat dia beranak. Nombor satu sekali tempat beranak. Yang kedua ada Baitillahil Haram, tempat ada Kaabah, dan tempat Nabi Ibrahim. Jadi tempat ni tempat Nabi paling sayang, Nabi paling kasih. Nah, kalau nak kata mudah Nabi tak se hijrah lah. Kalau dia mau tamat, laula ahluki akhrajuni ma kharajtu, Nabi kata. Kalau orang Mekah tak amat Nabi tak tu baik. Kerana semayang Mekah ni 100,000 pahala. Kita semayang rumah kita 27 ya. Mekah 100,000. Nah. Jadi ada kursi tak? Ada kursi sana. Ni Kak Ayah. Ni kursi tu atau tak bawah tak apa. Dia akan menolongnya di dalam pembukaan Mekah dan sesuatu kegembiraan untuknya. Nabi suka hatilah. Nah, kerana Nabi ni kalau boleh buka Mekah suka hati benar. Supaya fuak kita duduk di Malaysia lah. Lepas pada Covid ni bahasa mana? Bahasa nak kelik dah orang yang dekat Kuala Lumpur tu. Nak kelik dah. Nak kelik cita-cita, nak kelik orang tua, nak bersalam, nak macam-macam lah. Dan Nabi pun dia manusia. Dia boleh kelik tempat tanah bumi dia beranak, dia berasa suka hati. Maka benda yang menggembirakan Nabi tadi Allah Ta'ala janji kata
ada Nabi boleh klik satu hari nanti. Nah, pasal tu kita tak sedut kriak sangat wi suka wi suka dalam hidup ni, wak wi suka jadi banyak, bukan ngila deh. Wak wi suka miความสุข. Nah. Wak wi gembira dalam hidup tak sedut kriak sangatlah. Nah, berasa kriak tu istighfar banyak itulah. Nah. Ini adalah suatu berita mengenai perkara gaib. Jadi hak tu yang kata satu hari nanti Nabi boleh buka Mekah. Benda berlaku dah tak? Tak lagi kata ulama. Pendapat ni lah. Cuma benda ni Allah Ta'ala cerita dah belah-belah. Royak dah kata satu hari nanti Nabi boleh buka Mekah, boleh klik. Benda ni dia panggil benda gaib. Benda gaib ni benda yang kita tak tahu. Dalam Islam ni dia suruh percaya benda gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka-mereka yang beriman kepada benda gaib. Benda tak nampak kelih. Nah, benda tak nampak kelih ni wajib kita kena beriman, khususnya syurga neraka. Kalau siapa tak percaya benda tak nampak mata dia ni tak boleh dalam Islam. Kerana bukan semua kita kena nampak dengan mata ke. Nah, buat kita kalau akhirat ni kita tak ada nak percaya mana, tapi dengan hatu ni mudah percaya. Dan mereka kata hatu tu itu takutlah misal. Tanya kata tak nampak juga. Nah, nama kosek. Nah, jadi hatu tak sungguh. Hak akhirat ni benda sungguh. Benda gaib tak nampak mata, tapi satu hari nanti kita nampak kelih. Jadi benda gaib yang menjadi satu tanda nubuah kenabian. Jadi Nabi kita ni banyak perkara Allah Ta'ala beri kepada dia tanda-tanda kata dia jadi Nabi. Salah satu daripadanya Nabi cerita benda tak berlaku lagi, berlaku sungguh. Nah, supaya nak buka Mekah, tanda kata Nabi sungguh. Nabi boleh belah bulan terbelah, tanda kenabian juga. Dan uta kecek dengan Nabi. Nah, satu cerita huta ni tuan dia tak ada makan sangat kepada kerja kuat, makan tak bui. Uta tu ayat ke Nabi. Nah, pernah kami ya Rasulullah ni tuan dia cukupi sikit, kerja banyak tak bui makan dia tu. Uta kecek Nabi ayat. Nah, Nabi ayat nak guna bui makan taklah. Nah, Nabi kecek dengan uta. Nabi kok celah tangan Nabi ni tubik air pada pasir dulu, tak ada air. Satu ketika tak ada air, Nabi celuk dalam timur, tubik air supaya dengan air peli, tak putus-putus. Ya, ni cerita dia moyak pada masa Nabi lakon ni, hak sungguh lakon. Mukjizat Nabi, tanda kenabian dia panggil. Nah. Dan juga terdapat beberapa kabilah Arab. Orang Arab ni dia panggil kabilah Paupan. Umur kita dia tak ada sangat. Dah, orang Arab ni hak ni kabilah ni. Dah, umur kita agak panggil keturunan dia. Fok keturunan ni, kabilah dia panggil. Dia kata terdapat beberapa kabilah Arab menunggu-nunggu untuk memeluk Islam dengan pembukaan Mekah. Kerana ada orang Arab nak nanti Nabi mari ya. Nabi mari bila nak masuk Islam lah. Tunggu Nabi mari. Maka mereka berkata sekiranya Muhammad dapat mengatasi dan memenangi atas kaumnya, dia kata Nabi kita ni kalau benar, maka dia adalah Nabi. Buat dia cabarlah. Dia kata kalau Nabi Muhammad ni benar sungguh, boleh kelik sungguh, cerak dah orang ni Nabi, bukan orang tamadar. Kenapa? Hari tu dia Muhammad, dia halau tubik, dia bunuh, tiba-tiba boleh buka, boleh baik dengan orang. Orang masuk Islam pakat turut dia belaka, bukan tamadar. Kalau lah boleh buka Mekah sungguh, kawan nak masuk Islam, kata kaum dia. Boleh masuk Islam sungguh. Manakala Mekah berjaya dibuka, maka masuklah mereka dalam agama Allah berpuak-puak banyak. Buka Mekah ni mula orang ramalah masuk Islam. Pasal tu turunnya idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ayat tadi. Ni dua pendapat. Jadi rekahnya
surah An-Nas ni ada kata turun lepas pada buka Mekah dah. Pendapat yang kedua, turunnya belum pada buka Mekah. Kalau kita kelih tu, nampak sedap sebelum ni. Nah, tu ikutlah, tak ada gapo lah nak masuk nak ambil hak mana so tak ada apa. Kena kedua. Kena kedua. Boleh mau kata ni lah. Demo kata bukan hak sungguh tapi demo royak lah. Dia kata apa orang Cina kaca TO sebelah kanan, sebelah kiri. Lepas tu orang Melayu kaca TO sebelah kanan. Nyep teka dia. Orang tu pun jawab lagu ni, jawab lagu. So akhir dia kata nak uwi manis belaka, cuk. Supaya saat ni Bos kata pendapat yang kedua pun kena juga, dapat pertama pun kena juga. Kaca TO PC mana pun nak uwi manis, tak ada gapo lah. Yang kedua pula, kandungan surah Naha dia ataupun dalam surah ni ada gapo kita nak ngaji ni. Surah mengandungi beberapa perkara pokok. Dalam surah ni ada benda hak penting-penting, hak lak-lak lah. Di antaranya satu, mengandungi kegembiraan kepada Nabi. Allah Ta'ala rayak Nabi berasa gembira, berasa suka hati. Dia manusia ni, tabiat manusia ni ada satu ketika dia suka, ada satu ketika dia sedih. Allah Ta'ala cari jalan nak taksir Nabi sedih. Nawi Allah Ta'ala nawi Nabi suka, nawi Nabi suka hati, gembira. Pasal tu buat kita tak usah kacang orang sedih sangatlah. Awak orang suka hati sok mau jumpa dengan dia ni suka, masya-Allah sedap kelih tak ada kiat gapo dengan dia. Pasal tu kata ulama, kalaulah kita tak pandai nak wi demo gembira, kurang-kurang jangan mereka tu duka cita. Kita tak pandai nak wi demo suka hati, jangan wi demo sedih suka. Kita tak pandai nak kecek molek, kita duduk dia. Nampak? Kita tak pandai nak senyum, jangan masih. Ni gak tak pandai nak senyum dah masih lah. Nak tegur tak berani. Jadi dalam surah ni kegembiraan yang Allah Ta'ala janji kepada Nabi dengan pertolongan Allah kepadanya, kerana Allah Ta'ala nak tolong Nabi kita ni. Ramai keluarga dia tak masuk Islam. Banyak orang pok saudara dia, nenek dia, cikgu dia tak masuk Islam lah. Dia mau kata sebab apa? Yang pertama sekali hidayah daripada Allah. Hidayah ni hak Tuhan. Dan Tuhan tak tunjuk, entah seduk ayat berapa tak jadi. So yang kedua, nak bui manusia tahu kata agama Allah ni bukan tersebar dengan keluarga Nabi, tersebar dengan kehendak Allah. Ikut-ikut Nabi ni bukan orang kaya sangat, orang-orang susah jadi hamba, tapi dengan sebab hamba tak ada benar Islam. Nak Islam kuat gagah. Dan juga dia kata untuk mengatasi golongan musyrikin. Pada masa tu nak dapat mengatasi orang-orang musyrikin. Pembukaan Mekah, pemelukan manusia terhadap Islam. Memeluk Islam ni masuk Islam lah. Mana dia memeluk Islam? Memeluk Islam ni masuk Islam. Terhadap Islam secara beramai-ramai. Orang masuk Islam ramai-ramai ni, dan kesebaran Islam ke seluruh tanah Arab. Lepas pada tu orang Arab pakat masuk Islam. Mula-mula tu duduk Mekah duduk Madinah. Lepas tu mula kau kemeh dengan siapa Islam tempat bumi kita hari ni. Pasal tu kita gizerah mana-mana kita kelih jarah-jarah kita masuk Masjid Kresik, masuk Masjid Teluk Mano. Tujuan apa? Atau orang kita ni masuk Islam ramai dah lama dah
Sejarah panggil sejarah orang Islam tempat teng kita. Ada sejarah. Ada sejarah. Jadi bilang ramah ni penting juga. Penting bilang ramah. Dia ramah masuk Islam bahasa taksik sikit. Ni kita sorang li duk kapur tu nak makan apa payah. Ada sains tu dia mau suruh jadi palak atas tu. Nak pakai payah ustaz dia tu. Nak semayang tu kena bawa kereta 30 kilo mai jemaah. Nak makan kena cari kedai susah kak. Pak Ita ni alhamdulillah kita duduk tempat orang ramah ni, kanan kiri pun makan ni halal belaka. Cuma kanca tu tak halal lah. Kanca tu walaupun dia mau kata halal pun lo ni undang-undang jadi halal belaka dia. Undang-undang ni kanca halal kan. Halal di sini undang lah Islam haram apa tu. Daun ketung ni dia membuat supaya buku-buku ni supaya apa? Pengroti cana dia. Roti cana. Rata-rata moga undang-undang tak kata gapo patu kemarin peluk-peluk pula dah kanca boleh pula dah tak ada gapo lah buat itu ya. Buat le gula buat daun-daun kari dulu. Lah ni kanca tu jadi tak apa dah ni. Jadi kadang mau jual ganja ke tepi tembok sikit lagi jadi gulung-gulung juga. Voucher yang kedua silap beli dah orang muka pak cik apa daun ganja dah. Beringatlah. Yang kedua pula mengandungi isyarat bahawa ajal Nabi telah hampir dalam surah ni Iza jaa nasrullahi wal fath, dia panggil isyarat. Isyarat ni kata mudah-mudah segenar lah. Sebagai segenar kata Nabi ni nak mati dah. Supaya kita lah kita naik uban kan, uban penuh kepala segenar agak dah tu pun tak ada rakyat kata dia mau nak mati. Tapi segenar mata tak nampak, segenar dah. Segenar kata umur kau sikit, umur sikit. Sikit lah kehadak lah kebanyak ni. Lah dulu tu banyak lah. Dia panggil isyarat. Isyarat ni sebagai segenar. Jadi dalam surah ni segenar kata Nabi ni nak mati dah. Telah hampir dan perpisahannya daripada dunia. Nabi nak tinggal dunia dah. Kerana di atas dunia ni kita kena tinggal belakang ni. Tak ada orang kekal di atas dunia ni, tak ada. Satu hari nanti kalau siapa ada bak suci bak, saya katalah dia kena ada beranak bak. Ada hari jadi, ada hari mati. Ada hari dia mau dukung kita, satu hari dia mau usung kita. Dua tu. Lepas tu kira ambil lah. Kira ambil ada buat ke apa tak dunia. Perpisahan daripada dunia ini setelah baginda telah menunai risalahnya. Nabi ni sudah kerja dia. Risalah ni sebagai apa? Kerja Nabi lah. Setelah mana Nabi sudah kerja gapo dah, Nabi dah mati. Nabi pun tak lama meninggal dunia. Nabi mati umur berapa Ni pula 3. Buat itan ni berapa? Oh, Masya Allah, lebih pada Nabi banyak ni. Offside dah buat itan ni. Lakah Nabi dah ni. Allah Ta'ala wui pecing dah, tak apalah ambil lah. Wui pecing pada buat itan. Menyampaikan amanahnya dan memandamkan kegelapan syirik dan penyembahan berhala. Jadi Nabi pun dah sapa amanah dan syirik kepada Allah Ta'ala pun kau habis. Dah tinggalnya tauhid kepada Allah. Besar dah tauhid ni, besar.
Satu buat itu kena ajab benar anak, jangan syirik pada Allah, jangan tinggal Tuhan. Nah, kemungkinan satu hari dia silap, dia gapo. Nah, kita nasihat lah. Nah, tapi jangan tinggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu beragama Islam. Nah, dan juga yang ketiga, isi dalam surah An-Nasr ni mengandungi perintah kepada Nabi. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi juga kepada umatnya. Suruh apa supaya memperbanyakkan tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka hendaklah kamu banyakkan tasbih. Nah, jadi Nabi ni ada khusus dalam tambah Kak Ayah dia orang cara, nanti dia masuk ke Kak Ayah. Dia membang sini. Jadi ada alat atas Ayah. Alat atas letting. Minggu depan kita tambah kursi, masya-Allah. Nah, kita tambah kursi tapi jangan duk tak marilah. Tambah kursi ni dengan kursi saja dah. Tambah kursi orang mari tak apa. Dia nak pakai gula lagi lah, tak apa. Nah, jadi tasbih ni Allah Ta'ala rakyat kepada Nabi suruh tasbih banyak, dan umat dia apa super tu juga. Pasal tu itu jangan tinggallah tasbih ni. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wilka mulut Wilka mulut. Tasbih ni banyak, kita duduk saja juga, okey. Bela-bela duduk hulan, duduk gapo tu tasbih. Tasbih jalan pun tasbih, subhanallah, subhanallah. Kalau tasbih ni faedah dia banyak deh. Dan membersihkan Allah daripada setiap perkara yang tidak layak baginya. Dan kita cuci Tuhan benar-benar tak molek. Nah, benar-benar tak sepatut dengan Tuhan, kita kata subhanallah, subhanallah. Tuhan maha suci, Tuhan maha lawa, comel, molek, sempurna. Tu panggil tasbih. Nah, tu panggil tasbih. Nah, Tuhan kena orang puji dia. Tuhan ni dia minat. Nah, Tuhan minat kita puji dia. Kita kalau orang puji, kita makan pong. Tak say tu. Puji orang puji juga. Nah, jadi super bonlum dah. Jadi super apa panggil apa? Buah pelepon dah. Kalau tak puji tak leh dia. Kena sebut nama-nama dia, tak say dah. Kita ni mau sebut nama pun tak apa, tak sebut pun tak ada gapo. Tapi dengan Tuhan tak leh. Tuhan dia minat tasbih. Tuhan ni minat kita puji, minat kita puja dia. La ilaha illallah. Nabi sebut kata ahabbul kalam ilallah arba'un. Percakapan hak Tuhan kena 4 perkara. Hak Tuhan kena 4 perkara. Hak Tuhan kena. Gapo? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 perkara ni Tuhan kena benar. Nah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita nak kata sekaligus pun tak apa, nak kata suku-suku pun tak apa. Kita nak kata sekaligus subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar. Kalau kita nak kata subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, allahu akbar, allahu akbar, tak apa juga ikutlah. Yang pentingnya hak ni Tuhan kena lakon. Kalau siapa kecek duduk kata 4 perkara ni Tuhan kena. Tuhan kena. Kita ambil benar-benar Tuhan kena. Kerana apa faedah tasbih ni, ulama ada sebut dah tasbih.
Tasbih ni saqilun fil mizan yaumal qiyamah. Puya mari nimbe ni hok berat. Puya pari lo ni demo tani kelapa kan. Oh lakulah kelapa. Nah, kena kelapa mahal. Lo ni atas dunia ni kita nimbe benda ada duit, boleh duit getah ke kelapa ke. Tapi nak banding dengan beratnya nimbe di hari akhirat tak boleh lawan. Kalimah kata tasbih Allah subhanallah berat. Berat deh. Di hari akhirat dia berat. Dan juga muslimin yang dirahmati Allah, subhanallah ni tanime yang kita tanam dalam syurga. Di dalam syurga ni dia bumi molek, cuma tanime dia, benih dia melalui kita tasbih. Subhanallah, tubik pertama so. Subhanallah, tubik pertama dua dalam syurga. Bah kalau kita tanam pertama atas dunia boleh sejuta ni makan tak sedap boleh makan. Dari akhirat tak ada gapo dah lah. Pada hari akhirat buah kayu banyak dah. Tapi hak kita tanam sendiri tu. Dia tak supa kita pergi kedai ni kita tanam sendiri buah kayu kan. Dalam syurga ni pohon ni kita tanam atas dunia hari tu ni. Ni subhanallah. Kalimah tasbih ni orang panggil apa? Tanime. Tanime yang kita cocok tanam di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu, terpedah dia banyak Lagi dia kata pula, dan juga perintah beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika. Patu wastaghfirhu. Wastaghfir ni maknanya istighfar. Istighfar ni bahasa Arab. Bahasa kita gapo? Ngaku salah, minta maaf. Minta maaf. Tuhan ni minat kita minta maaf ke dia. Kita ni kalau dia mau salah kita minta maaf tu paling piah lagi. Masa tak kena dia ni tak kena tak salah minta maaf Tuhan dah. Tuhan ni dia mau minta maaf tak ada apa. Allahu Akbar. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, tasbih ni faedah dia banyak. Man ahabba an tusirruhu sahifatuhu yawmal qiyamah falyukthir fiha min istighfar. Siapa-siapa nak kelih surat catatan kita, amalan kita kelih ni gembira, suka kita kelih surat ni. Nabi katakan falyukthir, maka kita banyak istighfar. Orang banyak istighfar ni buka senara di hari akhirat, nando tu molek belaka. Hak huduh pun tu jadi comel, hak comel sama telah dah buka suka Allah, masya-Allah moleknya kita. Istighfar, melalui istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, istighfar ni faedah dia banyak faedah dia banyak. Kalau kita berasa ketak dada, berasa susah hati, istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ubat besar untuk nak pelega berasa lemah-lemah tadi kita astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lebih pada oksigen orang tak boleh nyawa lagi. Kalau orang lelah pergi rumah sakit dia bawa oksigen tu kan. Oksigen kita ketika kita lemah-lemah ni berasa ketak, tak tahu nak lagu mana, istighfar. Likulli hammin faraja. Allah Ta'ala nak buka jalan-jalan yang susah-susah, ketak-ketak tadi jadi lega. Istighfar Kita lah ni, orang-orang muda lah ni, punya dia ketak-ketak, dia rabai melalui internet. Tulis dia dalam Facebook dia, hari ni lagu ni hari ni lagu ni tak jadi hak tu. Dia mau komen pula. Komen pula, kau serabut lagi kita. Istighfar lah sini. Istighfar kepada Allah. Istighfar pada Allah Ta'ala ni, kalau kita kelih Allah,
khususnya pada waktu belum pada subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka istighfar kepada Allah. Dan so lagi nak ajar di dalam lafaz-lafaz istighfar ni, dia ada pala sate dia. Pala sate istighfar dia panggil. Nah, kalau orang main baju guni dia panggil palo ni. Kita duk kamu palo ikan. Gitu pak nak hari satu tu dia kata tak nak palo ke apa? Kita dak mau palo ikan, dak palo baju hok molek, hok baru buka hok molek-molek tu. Dalam istighfar ni pun dia ada palo dia. Dia panggil sayyidus istighfar. Sayyidus istighfar ni, kalau istighfar astaghfirullah, Allahumma innaka afuwun, istighfar aku tu. Tapi hok molek sekali, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Nanti ustaz tak dalam lain lah, takut ada nak tulis. Khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa. Bodoh depan orang ingat jadi terlupa ustaz. Ingat lagu itu, masya-Allah sungguh. Ni. Ni dipanggil sayyidus istighfar. Istighfar dia banyak. Atuh molek sekali minta ampun daripada Allah. Minta maaf. Minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ni faedah dia banyak dah. Oh, banyak kalau kita kelih. Hak Nabi wayak belakang ni. Nabi istighfar 100 kali sehari. Oh, banyak Nabi istighfar, masya-Allah. Kita dosa hari tu pun tak ada gabuh lagi dah ni. Ya? Boleh, tak ada masalah. Nak sambung, tapi sekadar hak Nabi ajar tu pun tak apa. Kita nak sambung lagi pun tak ada masalah lah. Ya. Boleh. Jadi istighfar ni kita kena buat tajuk suku pula istighfar ni. Apalah kita kecek semula bab istighfar Assalamualaikum. كيف حالك أخي؟ كيف أبو مطر؟ أنت في فندق؟ أما وصل ربما بعد قليل عصر سيصل، هو في اجتماع فقط. انتظر قليلا، أنا أدرس تقريبا، أنا خلص، لو هو ما جاش أجي أخذك. ماشي، معلش أسنح. السلام طلع. Ada orang Arab mari sini, lepas tu mari ziarah Pak Ito. Weh, comel Pak Ito dah tu. Habis itu hari ni insya-Allah kita berhenti kata tu dulu. Kitab ni muka 44 dah insya-Allah. Minggu depan kitab ni kita mula pula muka yang ke 45. Kita muka 45, kita mula situ insya-Allah. Kita klik kitab yang kedua, muka apa ni? 114. Tak ngajar itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Alhamdulillah, muka 114 ni yang ke-24 bangkit. Ambil dia tanya dah. Ambil dia itu ikan tu. Dia duduk tunggu dah. Itu tu dia bang ikan kita bubuh ikan mari tak. Ambil dia nak ambil air bang sebentar lagi. Mai kau ndak apa tunggu ustaz ambil air bang boleh. Mari sini ambil air bang lagi. Mai dengan ustaz dah. Dia nak mari lalu kau minta. خمس دقائق يصل إليك وجاء time ya. Alhamdulillah, yang ke-24 bangkit kepada rakaat yang ketiga. Kalau kita semayang hok pesepak rakaat 3 rakaat ni, lepas pada kita tasyahud awal, kita bangkit daripada tasyahud awal pergi kepada rakaat yang ketiga. Bangkit kepada rakaat yang ketiga, rukun semayang lah. Setelah selesai daripada tasyahud pertama, setelah mana kita sudah dah semayang tasyahud pertama, maka engkau bergerak bangkit kepada rakaat yang ketiga. Kita pun bangun pergi semayang rakaat yang ketiga pula, serta dengan mengucap Allahu Akbar. Takbir intiqal dipanggil Allahu Akbar, dengan menekankan 2 tapak tangan atas bumi. Dengan kita tekan ketika kita nak naik ni, kita tekan dengan tangan tekan di bumi tu nak bikah naik tadi, mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi buatlah. Hadis bawah, hadis Nabi sebut kata, hadis Abu Hurairah pada menyipak solat Nabi. Abu Hurairah ni ada cerita kata Nabi semaya lagu mana, wa yukabbiru hina yaqumu minal masna ba'dal julus. Maksudnya, dan baginda bertakbir ketika bangun berdiri daripada 2 rakaat selepas daripada duduk. Jadi Nabi kata Allahu Akbar. Jangan lupalah ketika kita pindah daripada situ sini tadi, ada semaya tadi, kita kena kata Allahu Akbar. Dan juga hadis Ibnu Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi idza dakhala fi shalah wa idza arada an yarka' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi kadzalika hazwal mankibain. Maksudnya bahwasanya Nabi mengangkat 2 tangannya apabila baginda masuk di dalam sembahyang, takbir. Nabi angkat takbir lah. Angkat takbir apabila mula sembahyang. Dan baginda juga apabila baginda hendak rokok, ketika Nabi nak rokok pun Nabi angkat takbir juga. Dan apabila baginda mengangkat kepala daripada rokok, lepas pada kita rokok pergi kepada iktidal pun Nabi angkat tangan juga. Dan apabila bangkit dari sujud tak? Rokok, lepas tu iktidal. Dan apabila baginda bangkit daripada 2 rakaat, apabila baginda mengangkat 2 tangannya berbetul 2 bahu. Dan ketika Nabi bangun daripada 2 rakaat tadi, baru nak duduk caca, kita angkat tangan juga deh. Angkat tangan juga. Dah sawak tak? Kena dah tu. Jadi nak kata Nabi angkat tangan ni ketika takbir, ketika nak rokok, ketika bangun daripada rokok, dan ketika Nabi bangun daripada tasyahud pertama. Takbir, angkat tangan. Takbir. Tak ada apa sah semayang. Semayang sah kalau kita tak akad pun tak ada gapo. Tapi kita akad ni
Kita nak tiru semayang jadi sesupa-supa dengan Nabi. Apa yang kita potong tas stek, pergi potong stek. Kena ada potong stek, tai ikasan. Apa yang kita tai ikasan bak peracacung kita tiba-tiba tak ada hidung. Lagu mana? Hai, bukan kita ni. Nah, nampak tak ada bakar kok. Jadi kita semayang pun kita supaya kita tai ikasan Nabi dah. Tapi sah dak semayang. So ada gapo kalau tak kebir, tapi kalau kita tai ikasan jadi cerak sikit tu molek. Jadi comel. Kerana kita ngaji semaya pesen Nabi kan. Dengan hati yang berhubung dengan Allah, ya Allah aku bangkit kerana Engkau. Nah, kita bangun kepada rakaat yang ketiga ni kerana Allah Taala lah. Di samping berdiri, kena di samping, bukan samping bakok tu. Awak itu ke samping bakok lah. Tu tempat jual. Gapo di samping? Sementara tu, ketika tu, ya lelaka tu, pada masa tu dipanggil samping, di samping. Di samping berdiri itu engkau akak dua tangan berbetul dengan dua bahu ataupun telinga. Kita kata gini, Allahu Akbar tak apa, ataupun Allahu Akbar tak apa, dua pesing. Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar. Dua-dua tu boleh buat belakang. Seperti mana pada takbiratul ihram dahulu, supaya dengan kita takbiratul ihram pada awal tadi. Setelah engkau berada dalam rakaat yang ketiga, kita duduk rakaat yang ketiga ni, maka engkau letak dua tangan atas dada. Tangan kita pergi duduk dada sikit. Tinggi sikit lah. Ada kata pusat, ada kata bawah. Tapi orang molek kita letak di dada. Nabi buat lagu tu. Serta pandangan mata engkau senantiasa melihat pada tempat sujud. Mata kita duduk tempat sujud. Dia tak seletak lain mata deh. Mata dia letak lain nampak belakang cicak lah, buah kayu. Dia tak se, dia pahlah kata dia di muka lain. Duduk tempat sujud lah sini. Sebagaimana engkau melaku pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang ketiga ni supa mula-mula tadi lah. Supa mula-mula rakaat pertama yang kedua. Kemudian terus engkau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita baca Al-Fatihah. Kerana rakaat setiap rakaat kena ada Fatihah belaka tu. Kena ada Fatihah belaka. Waktu han tinggal tak boleh dah. Han ni tinggal bukan photostat tak ada hidung ni. Tu beg rupa orang lain tu. Jadi semaya pesing tak ada Fatihah ni rupa orang lain tu. Tak sah. Dengan hati yang penuh tadabbur, dengan hati kalau kita baca berleher-leher, hati kita tadabbur ayat Quran. Atas bacaan itu satu persatu kita perhati yang kita baca tu lah. Molek kita perhati baca. Sembahyang tak lama sangat. Tak kita perhati molek. Tak lama kali. Kalau kita faham makna, kita perhati makna. Kalau kita tak faham makna, perhati kita baca. Takutnya mula dengan Fatihah suk dengan at-tahiyah tu letih. Kita tak perhati. Ada lagu tu tak ada kan. So dia disuruh perhati tu dah. Serta merasai bahawa engkau sedang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal. Pada masa sama kita berasa kata kita duduk di depan Tuhan. Walaupun kita tak ada nampak gapo pun depan kita duduk di depan Tuhan. Berasa lagu tu.
yang amat mengetahui kandungan hati dan gerak-geri engkau. Tuhan belaka, Tuhan tahu belaka. Tuhan duduk depan kita ni tahu supaya kita pergi sanambin orang nak tahu haji gini dah. Nyosekan masuk rapau baik dia tu nampak belaka. Ngabudu ikan sardin bawa nak haji ni. Nah, nganak bilih nampak. Takut dia mata nak pergi dia tak lalu nak makan. Dia bawa nak bilih lagi. Bawa pergi sampai Saudi gapo nama dia tu ni. Dia orang Arab ni, mula-mula dia nak periksa juga tengah ngaji Mesir. Pas buka kena budu pakai katuk dia harah. Tak berani buka dulu lagi. Kena budu lepas tu belaceh dah. Belek mula-mula budu lepas tu belaceh, lepas tu ikan kering pula. Pilot dah tak ada apa dah. Pandai juga dia ni. Pelajar-pelajar Mesir tahulah cara, tak siapa dia mau buka. Jadi Allah Ta'ala tahu kita ni lebih daripada kena scan duduk dalam beg lagi. Dia mau scan dalam beg tu nampak gitu ya, dia tak cerak juga. Tapi Tuhan ni ketika kita duduk depan dengan kita duduk semayang ni, Tuhan nampak pakai dalam perut kita. Tuhan duduk adat Tuhan, tapi hati duduk di Malaysia. Bila nak pergi Kelantan makan KFC, tu berat. Hati bila nak pergi Malaysia lapar KFC nak pergi makan kedai mamak misalnya. Tuhan nampak pakai dalam. Tak jadi semayang di sini ni. Kita kalau kita beli buah timun beli buah timun, tahu kata buah timun putih tu kita beli tak? Tuhan pun lebih kurang tu. Nampak tak ada jalan mana semayang demo ni lebih putih pada buah timun ni. Satu kita semayang molek. Pada rakaat itu tidak payah engkau membaca surah padanya. Rakaat ayat 3 ni tak payah kita baca surah pada Fatihah, cukup dah. Kita baca surahnya rakaat pertama dan rakaat ayat kedua. Rakaat ayat 3 tak saya baca surah pun tak apa dah, cukup. Di samping itu engkau perlu ingat bahawa engkau hendak rokok kepada Allah. Lepas pada kita baca Al-Fatihah pula ni, kita nak rokok dah lah. Ya Allah, aku rokok. Suruh. Assalamualaikum. Iya ni. Tak mak dah. Iya gambil Syahrami lah, apa dia nak pergi juga dah. Kalau nak mai ikut dulu pun tak apa. Mari. Ya. Apa habis ni? Yang ke-50 59. Tapi orang Arab ni dia bila belakang pergi ke depan dah. Kita ni kita bila depan pergi belakang. Tu duk tukar. Kalau Arab dia panggil 95, kita 95. Dia boleh juga bila belakang ke depan dia beringat kan. Beringat. Pasal tu puak-puak nak terjun belo dia bila belakang dulu. Kalau orang bila belakang dia beringat. Kita perhabis ni. Habis ni. Kemudian engkau laksanakan rokok dan seterusnya i'tidal. Kita rokok, lepas rokok pergi kepada i'tidal. Sujud pertama, duduk antara dua sujud. Ni pun katiklah kita dah buat ni. Sujud yang kedua dan bangkit daripada sujud yang kedua seperti mana engkau lakukan pada rakaat yang terdahulu. Supaya itulah ke ayat 3 yang keempat ni serupa ya. Dan setiap kali engkau bergerak bangkit dan bangun, hendaklah engkau mengingati Allah. Ketika kita bangkit bangun ni, kita ingat Tuhan belaka. Semua. Ya Allah, aku tunduk kerana engkau. Ya Allah, aku bangkit kerana engkau. Ya dos situ. Baca perhabis. Ni. Yang ke seterusnya, setelah engkau bangkit daripada sujud yang kedua, maka sekiranya engkau mengerja salat maghrib, engkau duduk secara tawarruk. Kalau kita sembahyang maghrib 3 rakaat nak tasyahud akhir dah. Kita ngaji dah baru ni, kita ada duduk ni ada tawarruk, lepas tu lagi duduk
Tawarruk patut soal lagi. Tawarruk dengan apa bau ni? Kita ngaji dah dah. Rak mari dah. Nak bersama mana lah. Masuk dalam office apa? Fadal syekhana fil office. Assalamualaikum. Dan juga setelah engkau bangkit daripada sujud yang kedua, maka sekiranya engkau mengerja salat maghrib, maka engkau duduk secara tawarruk untuk membaca tasyahud akhir. Dan sekiranya engkau mengerja salat zuhur, asar, isyak, sebut we kena zuhur tu bukan zuhri. Umur kita maya gapo? Maya lohur. Tikah tu. Maya lohur. Dan sekiranya engkau mengerja salat zuhri, asri, isyak, maka engkau duduk secara iftirash untuk istirahat sekejap masa, kemudian engkau bangkit kepada rakaat yang keempat. Ni supaya kita buat semua lah, tak ada payah apa ni. Jadi duduk ni ada dua, dia panggil duduk iftirash dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni duduk pesih akhir kita nak wisalah dah. Iftirash ni ketika kita duduk tasyahud yang pertama. Tasyahud yang pertama itulah cara semaya. Kalau kita ada soalan, hari ni kita sambung minggu depan insya-Allah taala dah. Kau dah tu dulu. Kalau siapa ada soalan boleh insya-Allah.